Cikgu boleh terus, cikgu boleh teruskan Okey, baik. Untuk hari ini, seperti yang kita janjikan pada minggu lepas, kita akan bukan membuat perbincangan lah. Cikgu akan menerangkan satu topik yang sebelum ni kita tak sempat habiskan, walaupun yang fakta telah kita selesaikan, cuma di bahagian 1.1.4 ni, iaitu penyulitan dan nyah sulit data menggunakan Caesar cipher. Okey, cikgu terpaksa ajar kamu menggunakan secara online jugalah, sebab itu ingatkan kita sempat kan, jadi tak sempat juga. Okey, sebelum kita memulakan kelas kita, seperti biasa baca doa dulu supaya hati kita menjadi terang lah. Okey, so boleh baca doa dulu Amin ya Rabbal Alamin. Okey, baik. Okey, pastikan semua mempunyai buku teks tingkatan 5 sebab tajuk ini adalah tajuk yang famous juga untuk kita menghasilkan penyulitan ataupun menyah sulitkan data di mana kita menggunakan Caesar cipher lah. Okey, konsep Caesar cipher. Okey, nanti cikgu terangkan. Okey, kriptografi merupakan satu cabang dalam bidang sains komputer. Okey, dia kata kriptografi. Okey, kriptografi ni proses untuk kita menghasilkan password lah sebenarnya. Okey. Yang amat penting terutamanya untuk menangani masalah dalam bidang keselamatan data. Okey, baik. Untuk dari segi keselamatan data ni, kriptografi ni very important lah. Okey. Apa lagi poin dia? Agar pengguna selamat dari dipintas oleh pihak ketiga semasa proses seperti urus niaga perbankan, dalam talian, log masuk, laman web dan sebagainya. Okey, perkara ini boleh dilakukan dengan proses seperti penyulitan data bagi melindungi privasi data pengguna. Penyulitan. Okey, baik. Apa yang dimaksudkan dengan penyulitan? Okey, penyulitan ialah proses penterjemahan data kepada bentuk kod rahsia yang tidak dapat difahami. Proses penterjemahan data kepada kod rahsia yang tidak dapat difahami dan merupakan satu cara yang paling berkesan untuk melindungi data. Okey. Satu poin dia maksud penyulitan. Soalan pernah keluar, apakah yang dimaksudkan dengan penyulitan? Okey. Okey, apa maksud penyulitan? Soalan pernah keluar Lepas tu dikata data yang belum melalui proses penyulitan disebut sebagai teks biasa. Okey, teks biasa. Iaitu plain text. Maksud teks biasa yang kita boleh baca lah. Nazrah. Lepas tu sekolah. SMK Pasir Gudang 3. Plain text. Data yang biasa. Alright. Okey, selepas melalui penyulitan, data tersebut merupakan text cipher. Cipher text dalam bahasa Inggerisnya. Cipher text. Maksudnya adalah, okey, maksudnya kita telah merubah daripada teks biasa kepada teks cipher. Okey, maksudnya kita nak sulitkan dia supaya data kita dilindungi. Okey, maksud bagi istilah penyulitan dan nyah sulit ialah, okey, ada dua perkataan ni lah. Yang ni lah awak kena hafal. Okey, yang pertama, penyulitan ialah proses mengekut teks biasa kepada bentuk teks cipher yang tidak dapat difahami. Penting kena faham maksud ayat ini, okey. Lepas tu yang kedua, nyah sulit. Nyah, kita pun faham. Nyah engkau daripada sini. Contoh kan bahasa Melayu kan. Nyah tu pergi engkau daripada sini. So nyah ni daripada yang sulit kita ubahkan dia kepada yang biasa. Okey. So proses yang kita kenali ialah, okey, nyah sulit. Dalam bahasa Inggerisnya decryption. Kalau dalam bahasa Melayu, bahasa Inggeris untuk penyulitan, encryption. Okey. Nyah sulit data ialah proses mengekut teks cipher kepada bentuk teks biasa.
plain text. So maksudnya maksud dan untuk penyulitan dengan nyah sulit ini ialah dia berlawan. Kalau penyulitan dia daripada teks biasa kepada teks cipher, kalau nyah sulit daripada teks cipher kepada teks biasa. So jelas tak yang tu? Boleh difahami? Boleh. Okay, good. So sekarang ni, contoh penyulitan dalam kehidupan seharian awak. Apa yang awak boleh bagi saya contoh penyulitan yang awak nampak, yang selalu awak guna, yang biasa awak guna? Antaranya. Ada siapa-siapa nak bagi contoh? Jangan takut. Password je. Pandai, password. Awak ada Instagram, awak ada Facebook, awak ada Twitter, ada TikTok. Adakah semua itu memerlukan password untuk kita masuk ke dalam aplikasi itu? Ada passwordkah semuanya? Ada. Ada. Sekiranya kita tak buat password pun, kita main masuk je. Tak payah letak nama kita, tak payah buat apa-apa, terus masuk. Apa agaknya kesan yang akan berlaku? Senang kena ceroboh. Yes, senang kena ceroboh. Akan diceroboh oleh pengguna lain. Okay, sebab kita tak buat password. Contohnya sebelumnya orang nak kenakan kita. Banyak berlaku kan. Diceroboh IG-nya. Kalau kamu ni suka main IG, diceroboh IG-nya. Lepas tu orang tu menyamai dia kamu. Lepas tu dia buat status apa-apa. Contohnya macam tu lah. So itulah pentingnya ada password dengan kata ID. ID dan password. Kata laluan dengan password tu perkara yang sama lah. Okay. Okey, jadi dalam situasi ini, proses penyulitan itu memang sangat penting lah supaya password kita, kalaulah kita ada yang kata, cikgu, tak apa kot kita buat password tapi kita tak payah sulitkan dia pun, kita tutup je. Bahaya. Sebab bila kita nak guna komputer, orang akan perhati, kita tengok kita, apa kata laluan dia. Sekiranya tidak disulitkan, tidak dibuat kriptografi, maksudnya tidak dibuat dalam bentuk simbol star ataupun simbol bulat supaya orang tak nampak itu, itulah akan melindungi data kita. Sama juga kita nak guna account bank kan. Kalaulah kita tidak mempunyai password, memang tak selamat lah duit kita. Baik kita simpan kat rumah je lah, pegang je kan. So pentingnya password inilah penyulitan. So inilah ada dua perkara yang perlu awak faham. Satu penyulitan, satu lagi nyah sulit. Baik. Dalam situasi ini, penyulitan ni ada beberapa contoh dia lah. Ada beberapa jenis penyulitan. Yang pertama adalah penyulitan simetri. Ini fakta sebenarnya. Awak kena faham fakta ini. Penyulitan simetri. Yang kedua adalah penyulitan tidak simetri. Symmetric encryption. Satu lagi asymmetric encryption. Alright. Now. Symmetric encryption ni ialah kunci yang digunakan bagi penyulitan. Dan nyah sulit teks adalah daripada jenis yang sama. Maksudnya macam ni lah. Ini kita penulis lukisan dia. Mula-mula daripada teks biasa. Hai, apa khabar? Ada orang tulis dekat komputer ni. Lepas tu kunci ini yang sulitkan dia. Dia hantar pada komputer satu lain, tapi diubahkan dalam media penghantaran ni menggunakan teks cipher. Bahasa yang semua orang tak faham. Orang lain tak boleh tahu. So, penghantaran kepada orang tu adalah, sebab orang tu nak faham kan, adalah teks biasa. So, daripada penyulitan, mula-mula kita sulitkan dia. Lepas tu daripada yang sulit kepada yang biasa, kita nyah sulitkan dia. Itulah konsep simetri. Penyulitan simetri. Dia guna kunci yang sama je. Kunci yang sama sahaja untuk sulitkan dia, untuk nyah sulitkan dia. Baik. Kita pergi kepada yang kedua. Yang kedua ni,
tidak simetri. Maksud tidak simetri, kunci yang digunakan berbeza. Mula-mula dia nak sulitkan, nak rahsia lah kan, perkataan teks yang dibuat tu. Dia guna kunci penyulitan. Sama macam tadi sebenarnya. Tapi maksud di sini, cara dia nak convertkan kepada teks biasa tu, dia pakai kunci lain. Maksudnya mungkin dia akan pakai aplikasi lain ke, tapi masih lagi berubah, masih lagi dia nyah sulitkan, tapi cara dia guna kunci itu berbeza. Kalau yang ni contoh dia macam ni lah. Yang ni dia pakai kod yang berbeza, kunci yang lain, cara yang lain untuk kita sulitkan dia. Tapi bila kita nak nyah sulitkan dia, dia tak pakai kunci yang sama pun. Dia guna, mungkin ada security yang lain lah dia buat. Tapi still lagi kita panggil dia nyah sulit. Cuma dia pakai je kunci yang berlainan untuk ubah supaya menjadi teks biasa semula. So ada dua konsep lah. Tidak semestinya kunci yang sama perlu kita guna. Okey. Kira boleh juga menggunakan kunci yang berbeza. Maksudnya dia bagi clue yang berbeza lah. Supaya di akhirnya apa yang disampaikan oleh penghantar ini boleh diterima oleh penerima. Okey? Okey, baik. Allah. Sekejap laptop cikgu. Wahai internet. Stable lah. Okey. Dengar suara saya tak? Hello? Dengar je Saya kau. Dengar cikgu. tadi putus. Line biasa lah. Sama macam awak kan. Okey, baik. So sekarang ni boleh buat perbezaan. Kalau soalan tanya, berikan dua jenis penyulitan. Yang pertama ialah simetri, penyulitan simetri. Yang kedua adalah penyulitan tidak simetri. Okey? Okey, bagi melaksanakan proses penyulitan dan nyah sulit, terdapat beberapa kaedah yang boleh dipelajari dan digunakan. Salah satu kaedah yang paling ringkas, okey, ini kaedahnya. Kalau soalan tanya, berikan kaedah proses penyulitan dan nyah sulit. Okey, dia pakai kaedah ni. Caesar cipher. Okay, apakah yang dimasukkan dengan Caesar cipher? Okey, Caesar cipher adalah salah satu kaedah yang diperkenalkan, dicipta oleh Julius Caesar. Caesar cipher. Julius ni yang perkenalkan kaedah ini. Dia juga dikenali sebagai cipher shift. Cipher shift. Okey. Caesar cipher ni dia adalah salah satu bentuk penyulitan yang paling mudah. Memang mudah. Nanti kita belajar. Okey, Caesar cipher merupakan cipher pergantian substitution, iaitu setiap huruf teks biasa diganti dengan huruf yang sepadan dengan huruf dalam abjad A hingga Z. Okey, so formula matematik yang digunakan ialah ini. E N X sama dengan X tambah N mod 26. Kena hafal sebabnya macam formula matematik lah. Sebab soalan pernah keluar, berikan formula Caesar cipher. So, E N kecil X sama dengan X tambah N mod 26. Apa yang awak faham dengan mod 26? Dalam soalan tu dah bagi tahu dah tu. Dalam soalan, dalam nota ni dah telah diberitahu, tapi apa yang awak rasa awak faham? Untuk bilangan abjad. Yes, bilangan abjad kita maksudnya adalah daripada huruf A sampai Z kita ada 26 huruf. So we call mod 26. Mod 26. Okey, sekiranya, tapi dia ada konsep dia. Sekiranya huruf dianjak sehingga akhir abjad iaitu Z, hurufnya akan berpusing ke huruf permulaan semula iaitu A. Maksudnya A, B, bla 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 sampai Z. Bila kita anjakkan dia, tiba-tiba lepas Z ni patutnya kena gerakkan lagi. Dia akan kembali semula A, B, C dan sebagainya. Untuk kita buat
nyah sulit. Sama juga dengan penyulitan. Okay? Okay, now. Yang ni jelas, yang ni boleh faham So dia kata, tapi dia mood 26 lagi, tapi apabila dah sampai Z, masih lagi kita tak boleh nak sulitkan dia, kita tak sambung semula A, B, C. Dah sampai bila-bila lah. Macam tu lah. Okay, contoh huruf. Okay. N, okay sebelum tu, N merujuk kepada bilangan anjakan sama ada 3 atau lebih. Contohnya, anjakannya adalah kita buat anjakan N sama dengan 3. Anjakan itu kita gerakkan huruf yang mood 26 inilah. Okay, nanti kita tunjuk Contohnya, tengok huruf E 3. Okay, dekat E, dia bagi E dulu. Okay, sorry, ni formula E 3. Tapi huruf tu adalah A, di mana starting daripada A ini tambah 3. Mod 26. Jawapan dia adalah D. Maksud dia di sini ialah A, B, C, D. Dia kata, cikgu padam. Okay. Dia cakap, okay, daripada huruf A, di mana A ni anjak kepada 3. Anjak daripada 3, A ni dia baca. Ni, daripada A ni. A tambah 3 lagi. Anjakan. 1, 2, 3. Okay, so jawapan dia adalah D. Dan anjakan dia ke kanan sebanyak 3 kali. Ingat, penyulitan dia akan ke kanan. Tapi kalau nyah sulit, dia akan tolak ke kiri. Berkurang. Daripada A sini, dia akan ke sini. Gitu. Okay, so sampai sini faham tak? Tak faham tanya. Okay, contoh cikgu bagi lagi. E4 sama dengan 4 pula dah. C, okay C, tak cantik C-nya. C tambah 4. Mod 26. Maksud dari sini, N dia adalah 4. So, apa jawapan dia? Siapa nak bagi jawapan? Cuba. Kita nak buat penyulitan dulu. Jawapan dia G ke? Awak kata jawapan dia apa? G. G. Okay. Unity kata G, Fan kata G. Okay, kita tengok So, kita bermula dengan C. A, B, C, D, E, F, G, H, I. Okay, dia kata 4. C ni termasuk. Okay, kita buat gerakan. Okay, C. 1, 2, 3, 4. So, jawapan dia adalah G. Faham tak? Faham. Okay, so maknanya kalau kita nak sulitkan dia ke kanan. Kena ingat, ke kanan. Kalau kita nak nyah dia ke belakang. Okay, nanti cikgu bagi latihan awak nampak Okay, inilah maksud dia. Maksud dia, okay, mula-mula tak biasa. Kita nak sulitkan dia sekarang ni. So, tengok ni. A, B, C, bla 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 sampai Z. Okay, kita nak sulitkan dia. So, kalau contoh tadi, soalan tadi, dia kata anjakan dia 3. N sama dengan 3. So, kalau N sama dengan 3, maknanya, alah, kuning tak terang. Sorry. Okay, N sama dengan 3 maksudnya dia bermula dengan huruf A. So, 1, 2, 3. Dapat D. Lepas dia dapat D. Tapi lah kau contohlah. Huruf tu T. So, dia N. Anjakan dia tetap lagi N sama dengan 3. So, T. 1, 2, 3. So, dia dapat W. W. D, W. Okay, kemudian. Huruf dia adalah X. Kalau ikut logik, lepas X. 1, 2. Baru 2. Macam mana ni? Okay, jangan risau. Kita boleh ulang semula A, B, C, bla 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 sampai Z semula. Maksudnya dia akan bersambung. So, nak jadi ketiga, okay, lepas Z adalah A. So, D, W, A. Jelas tak? Kita akan tengok contoh nanti. Tak tahu tanya. Okay tak?
Okey. Okay, Alhamdulillah. So kita tengok contoh dia. Okay, contoh dia kata menerangkan kaedah untuk melakukan penyulitan. Jangan keliru penyulitan ke kanan, nyah sulit ke kiri. Okey, so sekarang ni kita buat penyulitan dulu. So penyulitan dia kata dia bagi satu clue. Encryption. Dan dia beri nilai anjakan. N dia sama dengan 3. Dia bagi N sama dengan 3. So kalau awak keliru, awak buat je penyelesaian macam ni, huruf ni. Kan awak boleh conteng-conteng kat tepi tu kan. So maksudnya pertama adalah dia nak hurufnya adalah E. E. So E. E, okey, dia buat tadi 1, 2, 3. Okey, dapat H. Okey. Lepas tu, okey, dah settle E. N pula. N. 1, 2, 3. Okey, dapat Q. Lepas tu, kita dah siap N. C pula, C. 1, 2, 3. F. Okey, lepas tu, kita nak lepas C, R. Okey, R. Markah ni 4 markah tau. 4 markah, 2 markah untuk kita buat penyulitan ni. 3 markah itu biasa. Paling tinggi 4 markah lah. Mungkin 4 markah tu dia termasuk dengan maksud dia. Lepas tu awak dah kena sulitkan dia. Okey, lepas tu dia kata lepas F, dia nak R R. Okey, ni R. 1, 2, 3. Okey, U. Sampailah habis sampai N ni balik. Inilah teks cipher dia. Ada pelajar dia tak nak buat panjang-panjang gini. So dia boleh je untuk E, dia pun kira E. 4, 3 kan. So kita tahu E mesti F, G, H. 1, 2, 3. Ada yang guna tangan je. E, F, G. Dia gerak sampai H. Oh, H. Contohnya macam itulah. Ikut kreativiti. Ataupun ada yang jenis suka buat A, B, C, D, E, F, G, H, I, bla 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 semua. Bila jumpa je soalan macam ni, tunggu dia buat E. E 3, 1, 2, 3. Okey, H. Tunggu bagi jawapan. Lepas tu N. Okey, N. Jadi, tak adalah buat macam ni. Ni nak tunjuk daripada teks biasa kepada teks cipher, result dia akan keluar yang ni lah. Ni, Q, R, S, U, W, B. Tapi dia tidak ikut susunan lagi. Kita still lagi kena ikut susunan ni. E kat depan, so of course lah nilai dia adalah H. Boleh tak? Okey tak? Okey. Alhamdulillah, so faham kan? Okay, now kita tengok kepada proses yang kedua, iaitu dari nyah sulit kepada sulit. Tadi kita buat yang biasa kepada yang sulit kan? Okey, ni kita ubah. Okey. Di bahagian ni ialah menerangkan proses nyah sulit, perkataan yang kita tak faham pun. Dia buat anjakan dia adalah dia bagi anjakan N sama dengan 3. Okey, konsep dia adalah awak buat macam ni. Awak nampak tak ni? Dia buat susunan N, R, P, S, X, B. Dia buatlah kotak macam ni. Tapi ni contoh dia bagi. Ikut kreativiti awak lah. Okey, macam mana kita nak dapat jawapan dia? Ingat, prosesnya sulit, dia daripada kanan ke kiri. Maksudnya di sini, penulisan dia bermula dengan N di sini. Lepas tu dia buat ke belakang. M, L, K. K, L, M, N. Hurufnya betul lagi daripada kalau kita baca ABC, A, B, C, D, E, F, G, bla bla bla. Benda yang sama. Cuma bezanya untuk kita uji nyah sulit kepada biasa, memang dibaca macam ni. Okay, nampak daripada N ni 1, 2, 3. That's why dapat K. 1, 2, 3. Oh. So maknanya kalau tak nak buat macam gini pun, was-was macam gini pun, awak boleh, masih lagi awak boleh tulis A, B, C sampai Z tu. Awak boleh A, B, C sampai Z tu, awak dah tahu. Okey, dia naknya sulit. So N. Lepas N, tepi dia apa? Ke belakang. Kalau tadi ke kanan, yang ni ke kiri. That's why dia dapat jawapan dia komputer. Faham tak? Ada yang tak faham? Ada yang keliru? Faham cikgu. Faham Kalau tak faham, terus tanya. Sebab rugi. Okey. Kebanyakannya form 5 sebelum ni,
dia kalau soalan ini yang keluar memang dia score. Sebab dia konsep dia senang je. Ingat gini je. Nak sulitkan dia ke kanan. Naknya sulitkan dia ke kiri. Gerakan dia tu ke kiri ke kanan. Okey? Inilah kelebihan konsep teknik cipher ni. Alright? Okay, now. Latihan untuk awak. Okay, latihan untuk awak. Awak nampak tak situasi dalam buku teks aktiviti 4 ni? Okey, Cikgu Ramesh telah mengadakan pertandingan mencari harta karun bersempena dengan sehari pertama kelab sains komputer di sekolahnya. Okey, kita nak uji. Cikgu Ramesh telah menyediakan pembayang di lokasi yang terdapat petunjuk untuk ke lokasi akhir harta karun bagi setiap peserta dalam bentuk scissor cipher. Okey, saya nak semua sekarang buka buku latihan, cuba buat soalan ini. Nanti yang ni sebagai bukti PBD. Awak tahu ke sekarang ni kan kena PBD semua kan, nak dapat markah. Itu yang sakit kalau tak awak tak buat kan. Okey, PBD. Kita uji. Okey, awak buat tarikh hari ni 21 bulan, hari Isnin. Okey, daripada gambar rajah ini, dia dah bagi clue ni. Okey, lepas tu kemudian dia bagi anjakan. Dia bagi anjakan N sama dengan 3. Okey, tolong buat, terus buat. Okey. Dia kata bentukkan kumpulan, tak payahlah. Okey, sekarang ni dia naknya sulitkan scissor cipher ini. So maknanya dia dah bagi satu kod rahsia, dia dah bagi poin-poin di sini. Cuma kita nak tukarkan keempat-empat ini kepada apa nama dia. Nombor 1 apa, nombor 2 apa, 3 apa, 4 apa. Okey. Anjakan dah diberi N sama dengan 3. Kemudian awak kena pasti dulu 1 tu apa, 2 tu apa dan sebagainya. Okey, lepas tu saya nak tanya, anjakannya ke kiri atau ke kanan? Ke kiri cikgu. Anda ke kiri. Sebab dia adalah prosesnya sulit. Sebab daripada perkataan yang diberi sebanyak 4 ini, dia nak convertkan, nak cari apa nama ini yang berkait dengan lukisan yang diberi ni. Sama ada dia blok bilik darjah ke, blok pentadbiran ke, pustakaan ke, koperasi ke, stor sukan ke, kantin ke, padang. Sebab banyak ni, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sedangkan clue yang diberi hanya 4 sahaja. Dan kena ingat, prosesnya sulit kena ke kiri gerakannya. Alright? Kalaulah daripada perkataan yang kita faham, nak sulitkan dia ke kanan gerakannya. Okey, baik. Saya bagi masa untuk awak. Saya bagi masa untuk awak carikan jawapannya. Okey, 5 minit. Nanti saya pilih ya siapa-siapa untuk saya suruh dia explain kat saya kenapa satu tu awak cakap yang tu apa jawapan dia. 5 minit Jangan keluar, terus buat. Yang tu yang kena hantar kat saya nanti. Jangan bazir masa. Nak tanya sambil-sambil ni pun boleh. Nak buat perbincangan, nak bincang pun boleh. Jangan takut. Boleh tanya. Okay? Nak bincang pun boleh. Okay. Kalau saya akan buatkan dulu huruf panjang. Ataupun kalau serabut nak buat huruf panjang, kita boleh buat jangkaan je. Kalau ke kiri maksudnya contohnya N. Kita bagi clue mula-mula soalan tu N. Sebelum N tu apa? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M. Okay. M, K, L. Okay, ada K sini. Kan? Okay, maksudnya dia adalah K, L, M, N M, okey. Lepas tu dia kata nak anjak 3. Cikgu bagi clue 1. Daripada N, 1, 2, 3. So, yang pertama hurufnya K. Lepas tu D pula. Apa? Kalau ikut tu kan bagi clue. Tu kalau K tu dah dapat tu jawapan dia. Koperasi dengan kantin. Tapi kita tak nak sebenarnya, bukannya kita nak sangat yang kita nak tahu jawapan tu dengan segera. Kita nak bagaimana kita faham konsep untuk kita nyah sulitkan dia. Okey? So, cuba buat. Senang je scissor cipher ni. Cikgu, soalan dia nak salin tak? Tak payah. Terus buat ni.
Terus buat prosesnya sulit, bagus, tak apa. Prosesnya sulit awak buat, lepas tu tulis N sama dengan 3. Ni sebab dia bagi anjakan ni kan. Kemudian nombor 1, tulis perkataan yang telah dalam bentuk nyah ni, dalam bentuk penyulitan ni, kemudian sama dengan apa jawapan dia. Kalau nak tunjuk bergerakan pun saya suka. Sebab ini baru belajar kan. Tapi bila exam nanti, kalau dah mahir, buat contingan kat lain, bagi jawapan pun tak apa. Maksud cikgu, dekat soalan tu, okey, nombor 1 contohnya. Sekejap cikgu padam dulu. Tak payah tulis, cikgu ramai bla-bla-bla, tak payah. Tak payah bazir masa. Saya nak awak faham konsep saja. Okey. Maksud dia macam gini lah. Tulis prosesnya sulit. N sama dengan 3. Soalan nombor 1. N DQ W L Q. So, boleh je kalau awak nak buat N dulu. Okey, N sama dengan, anjat 3 tadi kan. Okay, awak dapat K. Lepas tu apa bla 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 bla. Ataupun awak nak tunjuk dulu N, M, K, L. 2, 3. Okay, aku dapat K. Dapat K contohnya. Lepas tu D pula. A, B, C, D. D, C, B, A kan. D. 1, 2, 3. Oh, A. Dapat A dah. Dia nak tukar kepada tab biasa kan. Okay, ada yang semua dah siap 4 ni? Belum. Sebaiknya awak memang kena buat macam cikgu buat ni lah. Sebab bila awak nak study balik nanti awak nampak. Saya kalau boleh lah, sebab kita nak buat latihan kan. Saya tak nak lah terus awak bagi NDDD ni, saya tahu jawapan dia adalah kantin ni. Kan? KAN kan? Saya bukan nak jawapan sebenarnya. Saya nak awak faham bagaimana awak anjakkan dia. Okey? Jangan, dapat dah tunggu jawapan. Tak, kalau boleh buat macam ni. 1 baris, 2 baris, P pula apa, Q pula apa, W pula apa, okey semua. So, nombor 1 dululah. Siapa yang dah buat? 2, 3, 4 tu saya rasa bagi cikgu takut nanti tak sempat masa kan. Sebab cikgu nak bagi lagi beberapa contoh soalan. Nombor 1 tu, apa jawapan dia tadi? Kantin. Senang kan? Okey, so sekarang ni kamu perlu cari lagi nombor 2, nombor 3, nombor 4 tapi tunjuk kat cikgu lah anjakan ni. Nak buat anjakan tu sama ada nak buat bentuk macam ni pun boleh. Okey, yang dia gambar ni. Ataupun nak gerakkan satu-satu macam ni pun boleh. Itu penyulitan lah. Okey. Soalan ni cikgu anggap ini adalah soalan yang pertama. Okey, baik. Untuk soalan yang kedua, supaya awak lebih faham Supaya awak lebih faham apa benda awak nak buat. Okey. Soalan kedua, penyulitan pula. Tadinya sulit, penyulitan. Okey, arahannya ialah saya bagi awak satu anjakan N sama dengan 4. Okey, awak pilih lima nama rakan kamu. Termasuk kamu. Maksudnya contohnya macam gini lah. Kalau Irfan Fahmi, okey, pertama tulis Irfan Fahmi. So, sulitkan nama Irfan Fahmi ni dengan menggunakan anjakan 4, keluarkan jawapan dia. Yang kedua, carilah nama kawan-kawan yang lain. Contohnya, Adlina. Ketiga, Irfan Fahmi, janganlah pula pergi ambil mentang-mentang Irfan ada 3 dalam kelas tu. Nama Irfan Fahmi 1, Irfan 1, Ahmad Irfan 1. Oh senang lah, sebab Irfan sama je belaka jawapan dia nanti. Betul tak? Tukarlah nama berbeza-beza. Okay. Bahagia lah. Yes, aku nak guna bukan Irfan seorang je, orang lain pun. Nama yang senang je lah.
Aku malas nak cari. Awak faham ke tak untuk kita sulitkan perkataan itu. So yang kedua contoh Adlina, lepas tu Amri. Kalau malas sangat, cari nama geng yang pendek sikit. Lepas tu nombor 4, Fahmi. Okay, Fahmi. Okay, tukarkan. Tapi soalan dia adalah, okay, tadi soalan nombor 1 yang atas ni. Soalan nombor 2, yang nombor 1 adalah prosesnya sulit. Soalan nombor 2 adalah proses penyulitan. Dan anjakan yang diberi adalah 4 dan cari 5 nama rakan-rakan. Tak nama penuh pun tak apa. Zeti. Lepas tu tiba-tiba kalau Kai tu pendek sangat. K-H-Y. Kai. Tapi sikit sangat lah. Nama penuh lah. Huda. H-U-D-A. Izwan. Kan? Diau. Nak tulis panjang-panjang. Diaudin. Nak jadi W bla bla bla. Okay, Diau. Ataupun Yau. Tak kisah. Yang penting saya faham yang awak buat proses penyulitan itu. Ini perlu dihantar sebagai bukti awak buat. Nanti saya akan semak seorang-seorang betul tak dia buat tu. Alright? Pilihlah rakan dalam kelas sendiri. Jangan tiba-tiba ada kelas lain tu. Apa nama? Ani ataupun Hafiz. Tak ada dalam kelas awak kan? So tak payah. Kita buat dalam kalangan nama rakan-rakan kita. So, ini tugasan yang perlu awak buat. Okay? So, setakat ini, adakah awak masih belum faham dengan penyulitan dan nyah sulit? Atau kamu dah jelas apa itu penyulitan dan nyah sulit? Jelas. Jelas. Alhamdulillah. So, tanyalah kalau jelas. Okey, sebelum cikgu nak tanya, tajuk ni cikgu dah ajar ke belum? Belum. Belum juga Maksudnya bab ni belum Tak apa, yang ni lebih kepada cikgu teruskan je lah minggu depan kita nak buat minggu depan apa? Esok kita nak buat revision untuk tajuk seterusnya je lah. Okey. Implikasi sosial hasil penggodaman dan cetak rompak. Okey, ini adalah kesan yang berlaku, cikgu teruskan kesan yang berlaku apabila kita melaksanakan, tadi kerja sekolah tadi 2 tu lah yang cikgu bagi tadi. Nanti kita awak buat balik Okey, bagaimana kesan, okey, apa kesan yang akan berlaku apabila kita melaksanakan aktiviti penggodaman dengan cetak rompak. Okey, apa yang awak faham dengan penggodaman? Godam. Apa yang awak faham dengan penggodaman? Pencerobohan. Hack system. Penggodaman adalah hackers lah. Okey. Lepas tu cetak rompak ini lebih kepada CD yang original telah diduplikat menjadi yang dijual murah-murah. Dicetak rompak. Cetak banyak-banyak bukan CD saja, apa-apa sahaja software. So, 2 ini adalah aktiviti yang tidak sepatutnya berlaku dah. Okay. So, kesan dia, awak boleh baca kat sini. Kesan apabila kita melaksanakan dua-dua. Okay, cetak rompak ini boleh mengancam industri kreatif dan perisian negara. Okay, soalan ini pernah keluar dalam bahagian 2. Bahagian B. So, nak tak nak awak kena hafal lah. Okay, hilang keyakinan pelabur kepada negara. Awak boleh buat nota lah untuk awak. Okay. Menjejas saya hanya beri kepercayaan pada awak, buat je nota ni supaya awak faham. Saya tak nak lah minta hantar. Ada lagi yang tak hantar kerja yang sudah minta sendiri lagi, tolong segera buat. Okey, yang ni awak jadikan dia sebagai nota. Menjejaskan kestabilan ekonomi negara, pengeluaran produk asli berkurang, wujud pengangguran dalam industri kreatif dan perisian. Okey, itu kesan implikasi daripada aktiviti penggodaman dan cetak rompak lah. Okey, so yang ni semua ni saya tak cerita secara menyeluruh. Awak boleh baca sendiri dan cara awak nak faham dia, tolong buat nota. Okey, saya tak nak minta nota awak, saya nak minta kerja tadi. Sebab sebenarnya bila dah awak kata 5 ni dah sampai bulan 7 dah ni, ada beberapa bulan lagi nak SPM, nota tu perlu dicerita sendiri. Dan saya bagi tahu ini adalah tajuk yang penting sebab soalan telah keluar dalam exam. Dia tanya
apabila kita buat pemrograman dan cetak rompak tu terhafal So setiap satu ini saya rasa awak perlu baca sendirilah. Okey, mengancam aktiviti. Kenapa dia kata mengancam aktiviti industri kreatif? Ya, dia akan merugikan pihak pemilik sebab hasil karya asli itu telah sepatutnya hasil karya asli itu memang orang buat kan. Telah difilmkan, dibuat dengan keluarkan duit yang banyak, tapi di akhirnya orang cetak rompak dengan harga yang murah saja. Of course lah kita sebagai pengguna ni memang akan nak beli yang murah. Tapi sebenarnya salah juga kita sebab kita tak support industri kreatif dan peristian tu yang hasilkannya. Okey, lepas tu pengeluaran produk asli berkurang, betul. Kita ada cetak rompak ni dari segi kualiti gambar tu tak cantik, tapi sekarang ni manusia dia makin hebat mencuri gambar yang dibuat pun kreatif, cantik. Tapi sebenarnya hakikatnya dia telah mencuri hasil kerja orang lain dengan senang lenang. Okey, jadi produk asli tu jadi kurang lah, tak laku pun. Yang laku adalah barang-barang yang yang telah dicetak rompak. So awak faham kan situasi tu? Hilang keyakinan pelabur kepada negara. Betul. Bila barang kualiti itu sudah berkurang, jadi pelabur akan menjadi kurang yakin nak berlabur dengan kita lah sebab aktiviti cetak rompak tu berleluasa. Okay? Lepas tu wujud pengangguran dalam industri kreatif dan perisian. Betul. Bila banyak cetak rompak, jadi industri kreatif ni dia akan mendatangkan kesan negatif lah. Kerana syarikat masa ini berbuat secara talian dan menggunakan sistem komputer yang mengurus operasinya di perbankan dengan e-niaga. Kalau tengok kan sekarang ni kan, kita jarang ada sebenarnya beli CD-CD ni. Kenapa? Sebab dekat YouTube sendiri pun ada satu group yang kita boleh download cerita-cerita. Tapi sebenarnya itu macam salah lah. Tapi kita cakap kita terpaksa juga sebab dari segi harga betul, jadi kurang. Sama juga macam kalau awak tengok dalam TV cerita Upin dan Ipin. Kalau yang betul punya YouTube tu dia akan last kompak kan, yang last kompak yang keluarkan cerita itu. Tapi telah disalah guna oleh Indonesia contohnya, dia ubah kata Upin tu, tiba-tiba kata Upin tu dah besar lah, dia ubah benda tu. Jadi benda tu bukannya satu original, bukannya berkualiti. Dia ubah suka hati dia je. Kak Ros kahwin lah, Atok kahwin lain lah. Sedangkan dalam cerita sebenar dalam les kompak itu tidak ada pun penceritaan seperti itu. Lebih kepada cerita kita masa zaman kecil-kecil dulu. Saya zaman kecil-kecil dulu. Tapi telah diubah suai oleh pihak ketiga yang nak dipaparkan dalam YouTube. Okey? So tu masalah dia sekarang. Banyak kan cetak rompak melalui YouTube kan. Okey. Lepas tu menjejaskan kestabilan ekonomi negara. Of course, sepatutnya macam itulah. Sepatutnya kita sebab apa? Sebab rakyat ni dia lebih kepada beli barang cetak rompak. Jadi negara rugi dari segi hasil cukai lah. Sebab siapa-siapa yang mencipta yang original punya tu sebenarnya bila dia dapat duit, hasil cukai yang didapat itu akan disalurkan ke kerajaan lah. Di mana dia adalah salah satu sumber pendapatan negara lah hasil cukai. Tapi kita ni rakyat yang tak mampu tapi nak tengok sebab itulah boleh cetak rompak. Okey, salah sebenarnya. Alright. Okey, menjejaskan kestabilan. Tapi siapalah kita kan tetap guna kan. Tapi ingat sekiranya kena tangkap memang ada undang-undang yang akan dikenakan pada kita lah. Okay now, undang-undang cyber ni pun awak boleh baca, undang-undang cyber ni pun pernah keluar exam. Okay, undang-undang cyber awak kena faham di mana ini timeline ni pun kena buat nota ni. Okay, pada tahun 1997 Akta Hak Cipta diperkenalkan, Akta Teleperubatan, Akta Jenayah Komputer, Akta Tanda Tangan Digital. Pada tahun 1998, Akta Komunikasi dan Multimedia, Akta Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia.
Tahun 2000 Akta Cakera Optik, 2006 Akta Perdagangan Elektronik, 2007 Akta Aktiviti Kerajaan Elektronik, 2010 Akta Perlindungan Data Pribadi. So yang ni kena hafal. Soalan pernah keluar. Okey, berikan akta yang diperkenalkan pada tahun 2000. So jawapan dia adalah Akta Cakera Optik. Saya tak boleh nak bantu awak yang ni, awak kena hafal dan buatlah nota. Alright. Nota untuk diri awak lah. Okey, rajinlah diri, okey? Okey, sebab wujudnya jenayah cyber yang sangat banyak sekarang, sebab itulah adanya keluar jenayah komputer. Kalau awak tengok sekarang ni, kita dulu PKP ni banyak sangat orang sebarkan berita palsu, betul? Okey, kalau berita palsu itu akta yang kita boleh kaitkan adalah pada tahun 1998, iaitu Akta Komunikasi dan Multimedia, Akta Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia. Hati-hati dalam menulis pada Facebook ataupun IG ataupun Twitter dan sebagainya. Sebab baru lagi berlaku seorang suri rumah dikenakan saman sebanyak 5,000 kerana menyebarkan berita palsu. So hati-hati, jangan pandai-pandai nak sebarkan berita palsu. Sebab memang sekarang ni apa yang kita tulis dekat media sosial akan di snap gambarnya, dan itu adalah sebagai bukti kamu telah melakukan kesalahan, iaitu menyebarkan berita palsu. Memang kena lah itu. Baru pula ni 5,000 suri rumah itu dikenakan. Okey, banyak lagi lah. Awak kena ikutilah berita perkembangan semasa. Ini bahaya. Bahaya sangat sebab kita terlalu banyak menggunakan telefon dalam kehidupan seharian kita sekarang. Jangan sesekali menyebarkan berita palsu sebab memang sekarang ni polis nak dapatkan sesuatu, memang dia boleh jadikan sebagai satu kesalahan. Sebab apa? Ada akta yang berlaku ni. Kena bayar lah. Alright. Okay, so kena faham konsep akta-akta jangan sesuka hati nak. Kalau kita macam body shaming, hati-hati body shaming. Body shaming ialah mengata rakan-rakan dari segi menghina, menulis perkataan yang tak sepatutnya. Contoh dia tengok gambar rakan tengah bergaya, awak boleh tulis komen, oh tu badak sumbu lah, duduk macam tu, ingat cantik sangat muka tu, pergilah muka tu cuci dulu apa semua bla bla bla. Kalau muka cantik tak apa, awak tulis. Orang yang kena body shaming tu, dia boleh buat report polis dengan ayat yang awak buat. Walaupun awak pakai fake account, fake tu gemuk. Fake account, akaun palsu pun, awak jangan ingat polis tak dapat detect. Kenapa? Sebab akta ini ada. Akan ada yang dikenali sebagai MC. Malaysia punya syarikat yang boleh detect. Walaupun awak pakai ID palsu, kita boleh detect di mana kita berada dengan akaun tu walaupun tak ada nama awak. Lepas tu awak pakai peranti mana? Contoh, saya buat akaun palsu satu dengan tujuan nak mengatur je kerjanya. Lepas tu saya pun komen, bla 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 bla. Orang screenshot, orang cari akaun tu siapa? Oh, bukan. Kita tak tahu pun, muka dia tak ada. Tapi akan kena juga. Macam mana kena? Dia akan detect di mana lokasi telefon ni. Sebab telefon kan berdaftar. Nombor telefon yang kita guna pun dah berdaftar. IP yang kita pakai untuk internet itu pun dah berdaftar. Tak selamat. Jangan ingat kita buat fake account, nak kata-kata orang, nak kena-kenakan orang, itu kita selamat. Sebab semua itu dikawal. Kita, sebab tu kita jangan sesekali berani untuk menulis tak apa-apa. Sebab semua itu dikawal oleh Suruhanjaya Multimedia ni, Malaysia. Okay. So jangan sesekali Okay, so masa pun dah pukul 9, dia lagi awak kelas lagi kan. Okay. So saya rasa awak boleh baca lah. Ni perbezaan ni. Ni 2 kali lah masuk exam yang ni. Perbezaan di antara undang-undang cyber dengan negara lain. Cikgu rasa cikgu boleh masukkan sikit lah yang ni lah. Masuk tajuk ni. So masuk ni undang-undang cyber sampai ke bawah lah. Sebab awak kan tak belajar lagi kan. Takut tertinggal.
Okey, tu sahaja. Ada nak tanya tak? Setakat ini. So esok cikgu akan sambung yang akta ni dengan apa bidang komputer yang kita masuk. Lepas tu kita akan buat latihan lah untuk esok. Ada nak tanya tak? Tak ada. Tak ada. Faham? Tak ada cikgu. Faham. Jelas? Jelas. So, kerja awak yang perlu awak cakap ialah tadilah penyulitan sikit saja aku bagi. 5 cari nama rakan, kalau pendek-pendek pun tak apa, tak kisahlah. Nanti awak tahu macam mana awak nak ajakkan dia. Lepas tu 4 yang diberi dalam soalan itu. So itu sahaja. Terima kasih komitmen yang diberikan pada hari ini. Okey, semoga saya doakan semoga semua ilmu yang kamu perolehi ini diberkati dan tersemat dalam hati awak. Okey. Okey. Sekiranya tak tahu, sila mesej cikgu. Cikgu sentiasa ada. Kerja rumah jangan tangguh sebab saya tak boleh nak bantu awak jika awak sendiri tak bantu diri awak sendirilah. So mana-mana yang belum hantar kerja tu, Wan jangan lupa Wan, yang minggu lepas belum hantar lagi, kan kita dah bincang, just need picture only. Okay? Jadi Wan hantar kerja yang belum Wan hantar tu Wan seorang, Wan dengan Nadira je. Dan Nadira tu tak pernah wujud takkan nak jadi geng Nadira kan? Okay? So itu sahaja untuk hari ini. Terima kasih semua